Tapi secara jujur kita tanya pada malam ini, adakah indikator yang disebut dalam Quran telah pun kita laksanakan? Pertama indikatornya kata Allah, aqamus solah. Dia hendaklah iqamatus solah, mereka mendirikan solat. Tapi orang akan kata, solat, kita dah solat lah ni ustaz. Solat ni bukan secara satu lapis saja. Mendirikan solat dalam rangka membangun moral dan akhlakul karimah. Sebab solat ini adalah mi'rajul mu'min, jalinan langsung seorang mukmin dengan Tuhannya. Di sinilah kalbu menjadi luluh, fikiran menjadi jernih, air mata boleh berderai. Ketika itu peribadi seorang akan jadi lembut, santun, cenderung kepada kebaikan. Kerana semayang itu Allah sebut dalam Al-Ankabut ayat 45 boleh mencegah kamu daripada keji dan mungkar. Sebab itu kalau kita perhatikan solat yang kita buat, kalau tak ada falsafahnya, maka dia jadi ritual harian biasa saja. Sedangkan kata orang tua, bila subuh utuh, pagi tumbuh, hati teduh, peribadi tak angkuh, keluarga tak keruh, damai berlabuh. Bila zuhurnya teratur, diri jadi jujur, hati tidak kufur, rasa selalu syukur, amal tidak uzur, keluarga akur, peribadi pun makmur. Bila asarnya kelar, jiwa jadi sabar, raga jadi tegar, senyum makin lebar, rezeki makin lancar. Bila maghribnya tertib, wirid jadi karib, jauh dari aib, syafaat tidak raib. Bila insyaknya terjaga, malam bercahaya, gelap tak terasa, insya-Allah hidup damai sejahtera. Yang menariknya kata ulama tafsir, redaksi ayat ini menggunakan aqamus solah. Apa artinya? Aqamus solah ini maknanya plural, jamak, maknanya banyak. Maka yang Allah kehendaki adalah semayang itu bukan sekadar mu semayang, tapi dengan melakukan solat itu di masjid. Maka kemerdekaan tak ada nilai kalau masjid tidak dipenuhi. Sebab itu kalau kita merujuk pada sejarah, keseluruhan perjuangan menentang penjajah dipimpin oleh ulama, pondok, kiai, masjid. Dari masjidlah perjuangan menentang penjajahan bermula. Dari pondok, dari kiai, dari ulama. Sebab itu para pejuang kemerdekaan peringkat awal yang kita sebut Mat Kilau, Tok Bahman dan sebagainya lagi, memang kita akui bila ada orang yang bercakap mereka dulu berjuang bukan kerana untuk agama, tapi kerana masalah cukai, masalah gerik tak naik, allowance kena kerat, orang keliling tak dapat makan, gaji tak cukup, OT kena potong, TNT kena potong. Ya, kita akui peringkat awal, fasa pertama. Tapi selepas mereka ke Kuala Terengganu, lebih tepat ke Kampung Paloh di Kuala Terengganu, dekat dengan Museum Terengganu sekarang, di situ duduknya seorang ulama yang tersohor, iaitu Tokku Paloh, yang malam tadi dia adakan hari hul Tokku Paloh di Kuala Terengganu. Dia telah menukar, dia buat tuning balik kepada para pahlawan-pahlawan daripada Pahang ini. Mereka berjuang kerana Allah, mim ra dal ya ka alif, mengikut Rasul dan yakin pada Allah. Siapa yang meniupkan? Ulama, kiai, pondok, masjid. Sebab itu mesti datang ke masjid. Dan sejarah mencatatkan bahawa imam-imam, orang-orang masjid, mereka inilah yang menggerakkan merdeka, bukan sekadar di negara kita, bahkan di seluruh Nusantara. Tengku Syekh Abdul Jalil, pemimpin Masjid Syuhada Cot Piling di Aceh Utara, dia memimpin merdeka. Kiai Haji Zainal Mustafa, pesantren Sukamanah di Singaparna. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pesantren Tabu Iring di Jombang, Jawa Timur. Dia juga pengasas Nahdlatul Ulama. Sama juga Ki Bagus Hadi Kesomo, pengasas Muhammadiyah. Haji Abdul Karim Amnullah ataupun Haji Rasul, ni ayah kepada Hamka. Ini semua orang yang meniupkan semangat perjuangan daripada masjid. Langit negara kita
merakamkan bahawa perjuangan daripada masjid inilah yang telah menggerakkan kemerdekaan. Syekh Mas'ud Al-Banjari daripada Banjarmasin, Syekh Daud Al-Fatani dari Patani, Syekh Abdul Samad Al-Palembani dari Palembang. Mereka berjihad mempertahankan Kedah daripada serangan Siam tahun 1832. Sama juga Pangeran Diponegoro yang terkenal dalam sejarah Indonesia melancarkan jihad kepada Belanda di tanah Jawa bermula tahun 1825. Mereka ni, dia ini didokong dan didorong oleh Kiai Mojo, Kiai Kasan, Kiai Ghazali dan ramai lagi. Begitu juga di Banjarmasin, penglibatan para ulama Haji Bu Yasin, Haji Mahmud, Haji Khalid, Haji Yusuf, Haji Jala. Mereka ini yang melancarkan jihad kepada Belanda antara tahun 1859 sampai 1863. Di Banten, Maulana Judah dan Kiai Lukuh telah berjaya mempengaruhi Sultan Banten untuk melancarkan jihad kepada orang Hindu di Pajajaran dan di Palembang. Sebelum itu Kiai Embun pernah merangsang jihad ke atas Belanda ketika di Banten tahun 1683. Sama juga pemberontakan golongan Patani kepada Belanda di Cilegon tahun 1888 didorong oleh ulama dan juga seperti Kiai Abdul Karim misalnya yang memimpin tarikat Qadariyah melakukan penentangan. Sama juga pendukung tarikat Samaniyah, mereka melakukan jihad kepada Belanda di Palembang tahun 1811. Begitu juga perang Padri. Siapa yang mendorongnya? Imam Bonjol di Minangkabau, gerakan Syekh Yusuf Tajuh Khalwati di Makassar, gerakan Wali Songo di Tanah Jawa, Tengku Cik Tiro di Aceh, hatta di Kemboja sekalipun penentangan terhadap Vietnam, jihad itu digerakkan oleh ulama Parome, Khatib Sumat dan ramai lagi. Sama juga gerakan Haji Sulu. Haji Sulu juga seorang ulama, Sultan Azimuddin, melancarkan jihad kepada Spanyol tahun 1760. Sama juga perjuangan para ulama berlaku di Mataram, di Goa, di Patani, di Portugal. Yang melawan Portugal, Belanda semua adalah digerakkan oleh masjid. Sebab itu kita nak mengisi merdeka ini, kita kena jadikan masjid sebagai pusat kita kembali. Tuan-tuan sekalian, kami orang masjid lepas pada pandemik, kami sekarang ni bagaikan pungguk merindukan bulan. Jemaah payah betul lah nak datang masjid sekarang tuan-tuan. 2 tahun penangan semayang tepi kepala katil menyebabkan nak panggil semula orang semayang payah betul sekarang. Rumah buruk pintu 9, nanti roboh tidak akan roboh. Laksana pungguk merindukan bulan, nanti jatuh tidak akan jatuh. Orang tak ambuh datang masjid. Lepas ucap tahniah lah pada pihak masjid buat program adalah ramai sikit. Kalau tidak aku mu aku mu. Tu saya kadang tanya juga orang ada nak mana-mana nak pakai tangkai pelarih ke apa nak gantung lepas kokok menjadi manalah tahu ya. Ada setengah kedai makan letak ramai je orang datang. Tanya juga orang ada tak tangkai-tangkai nak try gantung sekali. Orang payah dah nak datang masjid tuan-tuan. Dulu masa masjid tak boleh masuk meraung, marah. Oh imam bodoh, imam dajjal, Freemason, WHO, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, macam-macam benda sebut pada kami. Ni masjid dah buka siang malam, seorang habuk tak datang. Terutama geng-geng teori konspirasi. Saya geng teori konspirasi ni saya menyampah. Teori pandai, semayang subuh tak? Bukan semua ada semayang subuh, ada. Cakap banyak. Tapi kalau awak faham tentang Dajjal ke Freemason ke boleh menyebabkan awak jadi rajin ke masjid, kita suka. Suka tu juga. Duk kedai kopi borok ni semua Dajjal, Freemason. Wah, rokok tangan. Cerita ni semua. Tahu tak ni Imam Mahdi, Imam Mahdi. Kita bukan hina ilmu awak, kita hina awak tu kerana tidak mau datang ke masjid. Orang kalau belajar tajuk kiamat makin takut pada Allah. Baca hadis tentang Dajjal, oh takut. Apa nak buat? Bukan sekadar takut, baca Kahfi. Kan Nabi suruh baca Kahfi. Orang dia sibuk.
Ni semua mikrofon ni semua Yahudi, ni semua tiang ni. Oh nah, semayang dok juga. Ajak datang masjid, mula semayang masjid, malah dia kata. Bapa pula masjid semayang tak ada pahala, tak afdal. Bapa pula soh renggang. Dia kata soh renggang. Semayang subuh tanam musangking. Main sekaki. Oh, dia sibuk kata tak ada pahala. Awak tahu mana tak ada pahala? Tuan-tuan, mana lagi afdal? Datang solat berjemaah di masjid yang dengan soft yang renggang, atau tak datang langsung berjemaah di masjid? Cuba kamu, mana satu hukum yang afdal? Mana satu hukum yang afdal? Ada beberapa perkara yang kita kena faham. Pertama, jangan terkejut, ada setengah ulama menghukumkan wajib sembahyang jemaah ini. Cuma kita tak ke arah itu. Kalau tengok pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka berpegang kepada riwayat ada satu orang pernah datang jumpa Nabi, dan dia ni OKU, cacat penglihatan. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak ada orang caregivers, tak ada guide untuk nak pergi masjid yang boleh bawa saya. Jadi boleh tak saya minta excuse untuk semayang di rumah? Saya tak boleh pergi masjid, tak ada orang nak guide saya. Jadi pada awalnya Nabi kata, okey, tak ada masalah, semayanglah di rumah. Dia pun keluar. Kata Abu Hurairah, tiba-tiba Nabi panggil, sekejap. Minta maaf, lupa nak tanya. Hal tasmat nida'u bis salah? Minta maaf, awak duduk di rumah, boleh dengar tak azan daripada masjid? Naam, ya saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajib, minta maaf, awak kena semayang masjid. Dah tak nampak nak guna gaya, usaha lah. Ini tuan-tuan hadis riwayat Muslim. Justru ada setengah mazhab mengatakan, kalau orang OKU cacat penglihatan pun diwajibkan oleh Nabi, apatah lagi kita segar buga. Setakat bagi alasan parking tak ada, berdoa. Malah lagi masjid, buat apa? Parking payah. Memanglah parking payah. Orang kita kalau boleh nak parking motor dia, parking sebelah mimbar kalau boleh. Dia nak tongkat motor sini, semayang sini. Jauh lah sikit. Memang guna pula imam tak ada parking, kadang-kadang sapu dia jemaah juga. Orang OKU pun Nabi suruh pergi semayang. Bayangkanlah.